Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Selamat kembali kepada YouTube channel Spark Archery. Saya Coach Syaz dan hari ini kita ada topik menarik lagi sekali. Kali ini hari itu kita dah buat tutorial cara upload. So hari ini kita punya topik adalah macam mana nak buat video tutorial. Saya akan buat tutorial macam mana nak buat video untuk pertandingan kemahiran memanah MSSWP Wilayah Persekutuan KL Kuala Lumpur tahun 2021 mengikut rubrik. So ini will be bahagian pertama. So saya akan cuba pecahkan dalam 4 bahagian. Okay, so saya ada rubrik ni, dah siap print kat sini. So dah siap print rubrik kat sini. So ada 2 page. So ada beberapa banyak juga benda nak kena cover. So kita cuba pecahkan. So bahagian pertama. So tapi jangan lupa untuk siapa yang belum subscribe, belum like, minta tolong subscribe, minta tolong like kat sini. Subscribe tu free, like pun free. Dan kalau ada soalan lain boleh tujukan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan reply. Setakat ni Alhamdulillah saya masih aktif dalam YouTube. Kalau reply insyaAllah dalam masa sehari mesti saya dah reply. Ok, so bahagian pertama. So bahagian pertama untuk pertandingan kemahiran memanah MSSWP KL 2021 ni, dia berkenaan dengan pengenalan peralatan. So ini dia adalah tempat yang paling banyak sekali. Paling banyak sekali benda nak kena cover. Satu page dia je, bahagian A. Okay. So bahagian A ni dibagi kepada 2. So nombor 1 is basic bow, kedua advanced bow. So rubrik ni saya akan linkkan juga, ada dalam Google site pertandingan ni. Tapi siapa yang tak tahu mana nak cari Google site ni, saya akan linkkan dalam description, boleh cari kat situ. Okay, so siapa yang dah ada, siapa yang dah tengok, so ni terbagi kepada 2. So kalau nampak bahagian yang putih dengan bahagian yang ada highlight. So bahagian yang putih ni adalah kira semualah basic bow dan advanced bow sekali. Dan bahagian yang highlight ni, ini adalah advanced bow. Jadi untuk anak-anak kita, anak-anak murid kita yang bawah 12 tahun, yang bawah bahagian highlight ni, kalau tak buat pun tak apa. Kalau buat saya tak sure macam mana. So kita kena tanya balik pengelola. Saya akan cuba tanyakan, dapat kepastian. Tapi yang bawah ni adalah bahagian advance, so tak perlu cover. Okay, so kalau ikut di sini, bahagian pertama adalah pengenalan busur. So busur tu kita tahulah bow, kan, bow kita tu apa yang ada. So dalam kita punya taklimat hari tu, dikatakan daripada segi terma boleh pakai bahasa Inggeris. Terma-terma spesifik dalam manah ni boleh guna bahasa Inggeris, tak ada masalah. Cumanya waktu penerangan tu perlu dalam bahasa Melayu. Okey. So dia pertama sekali kita mula dengan yang hujung, yang luar dan akan ke tengah. So daripada luar ke tengah. Dan yang penting sekali kena ingat, kalau ikut wilayah punya, perlu ikut susunan. So kita mulakan dengan hujung. So kita mulakan dengan lim. So lim ni apa yang kita kena terangkan. So apa yang kita boleh terangkan adalah lim ni material apa. Lain lim, lain material. Poundage dia berapa, size dia apa. Contoh macam ni adalah medium lim. So lim ada short, medium, long. Kalau ada yang special order, rasanya tak ada lah kat Malaysia, tapi ada special order, ada extra long. Lepas tu itulah daripada brand, model, material, poundage, size. So itu benda yang boleh terangkan. Dan mungkin kalau rasa sempat, boleh terangkan juga fungsi dia. So untuk penerangan-penerangan ni, Majlis Wilayah juga telah sediakan kita satu buku, buku online untuk buat semakan. So semua penerangan semua akan disemak lalu situ juga. So saya akan linkkan juga buku tu dalam description. So untuk mudah, kalau siapa tak tahu tu nak pakai untuk apa, boleh check balik dekat buku tu. Okay, so kita mula. So pertama-tama lim. So kita dah terangkan lim, kita akan pergi kepada riser pula. So riser. So untuk yang pakai stabilizer apa semua, saya sarankan cabut long step, biarkan short step, tak apa. Sebab untuk kita nak kena jimat masa 10 minit je kan. So jimat masa 10 minit. So short step tak apa pakai, long step buka. Lagi cepat kita nak masang nanti. Alright. So kita mulakan dengan riser. So contoh riser pula, apa yang kita boleh terangkan. So riser kita boleh terangkan size, okay, brand, model dan juga material. Okay. So contohnya bow ni WNS Forge Elite Alpha, size 25 inci, material dia aluminium. Okay, simple je, tak susah sangat. Tapi siapa rasa boleh nak terang lebih lagi, boleh terangkan, tapi ingat 10 minit. Dan lepas tu kita ke tengah pula. Daripada semua sekali kita ke tengah. So pergi ke arrow rest. So arrow rest ni pun boleh terangkan fungsi dia.
boleh terangkan jenis. Contoh saya pakai Katel wire rest ataupun flip wire rest. Selalunya ni untuk pakai untuk mostly untuk bebo ataupun yang pakai aero besar. Tapi tak kisah pakai apa pun, just terangkan. Dan seterusnya kita pergi ke arah string. So ini kita ikut turutan rubrik lah. Ikut turutan rubrik, bukan ikut turutan ni sangat. Dia bagikan ada tertib kat situ. So kita cuba ikut 100%. So string ni kita boleh terangkan beberapa benda. So pertama sekali kita boleh terangkan material. Material, panjang berapa, apa semua. Dan yang penting lepas tu kita kena tunjuk knocking point di mana. So knocking point di mana, apa tujuan knocking point. Kalau yang tahu lebih detail ketinggian knocking point apa semua, boleh bagi tahu juga. Okay, simple. So daripada limb, riser, rest, string. Okay, string, knocking point. So knocking point tu pun satu point dia sendiri. Kemudian kita pergi kepada riser tu balik. Kita pergi kepada limb bolt. Apa tujuan dia? Boleh cek, semak buku. Kalau yang tak tahu nak PM pun boleh. Okay. Limb bolt ni apa kegunaan dia, dan juga grip. So grip pun ada beberapa material, ada beberapa ketinggian. So contoh bow yang ni adalah plastik grip medium height, dan dibalut ada silikon punya lapisan luar. Okay, silikon, lapisan luar silikon. So itu apa benda yang anda boleh terangkan. Saya terang kat sini pun dah dekat 5 minit. So itu baru riser. So jadi kena pandai time kita punya presentation. So kemudian kita pergi ke arrow. Arrow, saya ambil satu arrow di sini. So bahagian satu adalah kita punya busuk, bahagian dua adalah kita punya arrow. So arrow, mana-mana arrow pun ada 4 bahagian. So kita akan mula dengan bahagian yang paling penting, shaft. So boleh terangkan panjang berapa, brand apa, model apa, spine ataupun size berapa. Kalau aluminium size lah, kalau pakai carbon spine. So contohnya arrow ni adalah 700 spine, panjangnya 29.5 inci. Lepas tu kita bergerak pula ke arah point. So point ni pun macam-macam jenis ada, so kena tahu apa yang anda pakai. So contoh saya pakai parabolic bullet point 100 grain. Kenapa nak pakai apa semua tu, itu kena terangkan sendirilah. Okay, so parabolic point 100 grain. Okay, simple. Dah habis ke sini, kita pergi pula ke arah fletcher. So kalau untuk arrow yang ni fletcher pakai fletcher bulu. Saiz dia 3 inci, berbentuk shield. Apa tujuan fletcher? So itu anda boleh terangkan juga dalam video anda nanti. Okay, so kalau yang pakai contohnya spin wing, kena bagi tahu lah spin wing saiz apa, warna apa, right handed ke, left handed ke. Itu semua pandai-pandai masing-masing untuk setkan skrip masing-masing. Dan last sekali, plat knock. So knock ni pun macam-macam jenis. Contoh yang ini saya pakai G-knock, G-type knock. Okay, plastik knock, G-knock. Dan apa kegunaan dia? Kegunaan dia simple, untuk pasang dekat tali. Ini size dia large. Sebab apa? Sebab tali saya besar. Saya pakai tali yang banyak stand. So boleh kena pakai yang besar. Kalau pakai kecil tak muat. Contoh. Okay. So lepas tu kita akan pergi ke aksesori tambahan yang kalau tak pakai tolak markah. So ni penting. So aksesori tambahan. So aksesori tambahan adalah all the keselamatan punya aksesori lah. So mula daripada finger tab. So model apa sama juga, model apa, material apa, size apa kegunaan dia. So boleh check pada buku. Dalam buku ada. Lepas tu kita pergi ke arm guard. So arm guard pakai model apa, brand apa, material apa, sama juga, bagi tahu apa kegunaan dia. Dan ketiga, daripada segi aksesori tambahan, chest guard. So chest guard, saya kat sini chest guard kita pakai untuk apa, kenapa, brand apa, saiz apa, benda sama untuk semua. So terangkan, okay? Cuba terangkan sebaik mungkin. Dan kemudian bow stand. So bow stand ni jauh pula saya nak tunjuk. So bow stand ni tempat kita letak bow tu. So itu pun kalau boleh kena terangkan. Bukan kalau boleh, memang kena terangkan apa kegunaan dia, kenapa kena ada, pakai di time bila. Itu semua cuba untuk masukkan dalam video. Okay, lepas tu kita akan pergi ke arah yang advance bow punya side. So kalau di sini nampak ada clicker, long stabilizer, short stabilizer, extender dan V-bar. Okay, so benda-benda ni untuk sekolah menengah wajib cover. Okay, saya punya suggestion untuk siapa yang tak pakai, bagi tahu je tak pakai. Okay, bagi tahu tak pakai, tapi bagi tahu juga kegunaan dia apa dan kenapa tak pakai. Cuba ambil dalam 5-10 saat untuk setiap bahagian tu. So mula dengan clicker. So clicker tu apa, pakai kat mana, set saya untuk macam mana, kenapa saya pakai, kenapa kalau tak pakai, kenapa tak pakai.
Tu long stabilizer pula. Sama juga macam yang lain, brand apa, saiz apa, panjang berapa. Kalau pakai weight depan tu berapa banyak, ataupun kalau tak tahu sangat kan pakai weight sikit ke banyak ke, kenapa sikit, kenapa banyak, cuba explain. And then kemudian daripada long stabilizer pergi ke short stabilizer pula. Short stabilizer pun kena tahu berapa inci panjang dia, weight bawa pakai berapa banyak, brand apa, material apa. Tu kalau boleh tahu, boleh terangkan, is better. Okay. Kemudian extender. So extender, kalau macam saya, macam murid-murid saya 90% tak pakai extender. Kenapa? Terlalu panjang. Bila ada extender, stabilizer yang ada di pasaran semua terlalu panjang untuk role yang diorang. Contoh, kalau nak tahu description, nak tahu apa yang nak kena terangkan, sama macam biasa, macam tadi juga, cek dalam buku tu. Saya akan linkkan buku dalam description. Alright. Dan last kali untuk bahagian penerangan peralatan adalah V-bar. So V-bar pun same thing macam yang lain. Brand apa, saiz apa, bukaan dia berapa, benda tu semua kena masukkan dalam kita punya video presentation. So kalau tengok banyak benda nak cover. So budak-budak nak hafal tak boleh. Dia lebih elok kalau dia orang faham apa buat dia orang tu. Okay. So kemudian kita akan masuk bahagian 2 sikit. Sebab bahagian 2 tak apalah, kita masuk bahagian 2 untuk next video. Okay, sebab panjang sangat dah ni, dah sudah 11 minit. Okay, so simple je, tak susah sangat pun. Cumanya kena hafal. Kena hafal, lebih kena faham apa equipment yang anak-anak murid kita pakai, anak kita pakai, supaya diorang faham. Bila diorang pegang, diorang nampak, diorang tahu apa benda tu. Itu untuk bahagian penerangan lah. Tapi untuk daripada segi tertib, itu memang kena cuba hafal. Kalau tak dapat hafal pun, dekat belakang kamera ni, letaklah whiteboard besar ke, letak susunan nak kena explain apa, untuk mudahkan ingat. Alright, so ini tutorial untuk bahagian 1. Tutorial bahagian 1 saya pun dah 10 minit ni. So planning is important, practice is important. Okay, sudah plan, buat macam mana, practice, shoot once, shoot twice, shoot 3 times. Yang paling puas hati, yang tu submit dalam YouTube dan bagi link pada cikgu. Okay, kalau yang tak tahu macam mana nak upload, dah siap record video tak tahu macam nak upload, boleh check video yang ni. Saya akan ada linkkan kat sini. Untuk orang Johor, so untuk orang Johor yang tak tahu macam mana nak buat, saya akan linkkan juga ke page Cikgu On. Dia dah buat video satu untuk MSS di site Johor. Untuk yang bukan daripada MSS WBKL, seingat saya dia punya format dia tak lari jauh daripada yang KL punya. So boleh cuba ikut yang saya punya ni juga, tapi olah sikit lah, olah sikit ikut apa yang diorang minta, sebab dia tak jauh beza. Alright, so that's it untuk bahagian 1. Look forward to the second bahagian tak lama lagi lepas ni. Alright, so jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komen kalau ada apa nak tahu lagi. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.